Pada tahun 1459, Sultan Mansur Shah menaiki takhta. Disebabkan kedudukannya yang strategik, Melaka menjadi sebuah pangkalan luar yang penting bagi kapal-kapal. Bagi mengeratkan hubungan diplomatik dengan Melaka, Maharaja China telah menganugerahkan anaknya Puteri Hang Lipo dengan tujuan untuk dikahwinkan dengan Mansur Shah. Untuk menyambut Hang Lipo, Mansur Shah juga menghantar Tun Pepatih Putih dengan segolongan pengiring ke negeri China untuk mengiringinya. Hang Lipo tiba di Melaka pada tahun 1458 bersama-sama 500 orang pengiring. Salah satu kesan kebudayaan yang berpunca daripada peristiwa ini ialah wujudnya kelompok kaum peranakan, iaitu hasil daripada perkahwinan campur antara pendatang Cina dengan penduduk tempatan. Kaum peranakan ini juga dikenali sebagai orang baba dan nyonya pada hari ini. Semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya dan terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Singapura dan sebahagian besar Sumatera. Pesaing utama Melaka ialah Siam di utara dan Majapahit di selatan. Majapahit kemudiannya tumbang setelah banyak kawasan jajahan telah dikuasai oleh Melaka pada kurun ke-15. Siam pula telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali, tetapi kesemua cubaan serangan tersebut telah gagal. Bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaan Melaka, Sultan Melaka telah mengadakan satu sistem pentadbiran yang tersusun dan dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada kumpulan pembesar-pembesar yang menjadi pegawai tadbir kerajaan Melaka. Dalam sistem pentadbiran ini, Sultan mengetuai teraju pemerintahan. Baginda dibantu oleh 4 orang pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Pembesar berempat dibantu oleh pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 32. Selepas Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru menggantikan Srivijaya pada abad ke-15, Melaka telah berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar kesan daripada faktor perdagangan yang semakin berkembang pesat. Keupayaan Melaka telah menyebabkan sebilangan negeri yang dulunya berada di bawah kekuasaan kuasa Siam dan Jawa telah meminta naungan dan perlindungan daripada kekuasaan Melaka. Manakala Pasai pula sebagai abang tua dalam perdagangan dan agama sentiasa berkirim salam dengan Melaka. Menjelang kurun ke-16, Melaka telah memutuskan hubungan hormat dengan Siam. Hal ini menunjukkan Melaka bukan sahaja berjaya mencontohi kerajaan Srivijaya dalam perdagangan, tetapi juga dari segi perluasan wilayah. Wilayah Kesultanan Melaka sangatlah luas, iaitu merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Antara wilayah Kesultanan Melaka di semenanjung Tanah Melayu ialah Kedah, Patani, Perak, Pahang, Terengganu, Johor. Manakala wilayah Kesultanan Melaka di Sumatera pula ialah Aru, Rokan, Siak, Kampak, Indragiri dan Jambi. Kesultanan Melaka turut menguasai Kepulauan Riau, Natuna dan semua pulau di sekitarnya. Wilayah-wilayah ini diperoleh melalui peperangan, naungan serta perkahwinan. Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka yang telah mencapai kemuncak kuasa dan merupakan pusat dagangan yang unggul di Asia Tenggara. Bendahara Tun Perak, pencipta keunggulan Melaka, telah tua. Begitu juga dengan Laksamana Hang Tuah. Pemerintahan Sultan Mahmud Shah juga mengalami rancangan jahat dan pilih kasih. Beliau bukanlah seorang raja yang cekap, akan tetapi beliau juga seorang mangsa keadaan. Ayahandanya Alauddin Riwayat Shah mangkat pada usia yang masih muda. Oleh itu, baginda menaiki takhta ketika masih kanak-kanak. Portugal pada awal abad ke-16 sedang mengasaskan sebuah empayar luar negeri. Pada tahun 1509, Diogo Lopes de Esquerra dengan 18 buah kapal daripada Angkatan Diraja Portugal tiba di Melaka. Mereka merupakan orang Eropah pertama yang tiba di Asia Tenggara dan digelar Bengali Putih oleh orang tempatan. Oleh kerana orang-orang Portugis membuat kacau di Melaka seperti mengusik gadis-gadis dan mencuri di samping perselisihan faham, Sultan Mahmud Shah kemudiannya mengarahkan supaya orang-orang Portugis dihalau dari Melaka. Angkatan Portugis diserang dan 20 anak kapalnya ditahan.
pada 10 Ogos 1511, sebuah armada laut Portugis yang besar dari Goa, India diketuai oleh Alfonso de Albuquerque kembali ke Melaka. Dia membuat beberapa permintaan membina markas Portugis di Melaka, tetapi permintaannya ditolak oleh Sultan Mahmud Shah. Permintaannya ialah membebaskan semua tawanan-tawanan Portugis, meminta agar Sultan Melaka membayar ganti rugi dan izin untuk mendirikan kubu pertahanan di Melaka. Selepas 10 hari mengepung, pihak Portugis berjaya menawan kota Melaka pada 24 Ogos. Kekalahan Melaka adalah disebabkan maklumat kekuatan pertahanan Melaka telah dibocorkan oleh si Kitol. Sultan Mahmud Shah dan pengikut mereka telah berundur ke Muar dan kemudiannya ke Pahang di pantai timur, di mana beliau gagal dalam percubaannya mendapat pertolongan daripada China. Maka dengan itu jatuhlah ibu kota Kesultanan Melaka, iaitu Kota Melaka, kepada penjajah Portugis. Portugis berjaya menakluki Kota Melaka, namun Kesultanan Melaka tidak runtuh di situ. Hanya ibu kota Kesultanan Melaka saja yang ditakluk oleh Portugis. Wilayah Kesultanan Melaka yang lain kekal di bawah kekuasaan Kesultanan Melaka. Walau bagaimanapun, Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah, tidak berputus asa. Baginda berusaha untuk menawan semula Kota Melaka dan menghalau penjajah Portugis dari Kota Melaka. Kemudiannya, Sultan Mahmud Shah berpindah ke selatan dengan ibu kotanya di Pulau Bintan yang terletaknya berdekatan dengan Temasek. Beliau terus menerima ufti dan kesetiaan daripada kawasan-kawasan sekeliling yang diberinya sewaktu beliau masih menjadi Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah menjadi ketua gabungan Melayu dan berkali-kali menyerang Melaka. Pada tahun 1525, Laksmana Hang Nadim berjaya mengepung kota Formosa sehingga pihak Portugis terpaksa membuat catuan makanan dari Goa. Pada 1526, pihak Portugis membalas dengan seangkatan kapal yang besar dengan ketuanya Pedro Mascarenhas dan memusnahkan ibu kota Bintan. Lalu Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar, Sumatera. Dengan itu berakhirlah Kesultanan Melaka pada tahun 1526 setelah ibu kota Melaka yang kedua, iaitu Bintan, dimusnahkan oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah mangkat 2 tahun kemudian di Kampar pada tahun 1528. Maka berakhirlah Kesultanan Melaka, kerajaan Melayu yang agung dan gemilang. Ia bertahan selama lebih 100 tahun lamanya. Walau bagaimanapun, anak endanya Tengku Alauddin Shah tinggal dan menggembarkan Johor sebagai sebuah empayar yang berkuasa dan yang mencapai keunggulannya pada abad ke-18 dan ke-19. Dan lagi seorang anak anda Sultan Mahmud Shah, Tengku Muzaffar Shah, dijemput oleh orang-orang utara untuk menjadi sultan mereka dan beliau mengasaskan Kesultanan Perak. Jadi, kesinambungan daripada pemerintahan Sultan Alauddin di riwayat Shah yang memerintah kerajaan Johor telah diceritakan di video sebelum ini. Sekian.